Bismillahirrahmanirrahim. Babun fir rifq. Baru ni kita duduk situ. Tak ada bincang lagi tu. Babu fadli rifq. Bab kelebihan berlembut, berhalus, berlemah lembut. Kita sudah baca dah baru ni dan terjemah dah. Tak apalah, kita baca terjemah yang saja. Iaitu Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jarir, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, orang yang tidak diberikan sifat lemah lembut berarti tidak diberikan kepadanya kebaikan. Dengan sanad satu lagi serupa, lebih kurang tu je. Banyak-banyak tu lebih kurang tu je. Cuma selepas tu riwayat daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, Inna Allah rafiq, sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha halus. Yuhibbur rifqah, dia sukakan kelembutan atau kehalusan. Dia memberikan dengan sebab ataupun kerana kelembutan itu sesuatu yang tidak diberikan dengan kekerasan atau kekasaran, dan sesuatu yang tidak diberikan kerana selainnya. Riwayat daripada Aisyah lagi, isteri Nabi SAW, bahawa baginda SAW bersabda, sesungguhnya kehalusan itu, kelembutan itu tidak ada pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya, akan mencantikkannya, dan tidak dicabut dari sesuatu, melainkan akan memburukkannya, menghodohkannya. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Aisyah juga, katanya, ini Miqdam bin Shuraih bin Hani kata, pernah Aisyah naik unta. Unta itu sukar dikawal, dikontrol. Faja'alat turaddiduhu, Aisyah cuba menguasainya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, alaiki birrifq, pastikan kamu mengguna kelembutan, pastikan kamu mengguna kelembutan, yakni dalam menguasainya. Thumma dzakara bimithlihi. Itulah beberapa hadis di bawah bab kelebihan ar-rifq. Ar-rifq itu banyak maknanya. Antaranya yang paling sesuai yang disebutkan tadi, iaitu kelembutan, lemah lembut, kehalusan, kehalusan pekerti. Itu semua makna dia. Antaranya ramah tamah dan banyak lagi, tetapi di sini lebih sesuai dengan makna kelembutan, kehalusan. Yang buat sesuatu dengan berlalu, dengan cermat, dengan berhati-hati, tidak gopoh, tidak caduh, orang kata tidak buat ikut sera. Orang kata udunnya supaya buat dengan kaki, bukan buat dengan tangan, supaya buat dengan kaki uduhnya. Tak sih. Gapa-gapa nak buat biar lembut, halus, biar ada seni dia, biar ada seni dia, nampak comel. Itu kalau berlalu, kalau berlembut, kalau buat dengan tenang. Jadi ini pun satu sifat juga. Ada juga orang segala benda tak buat, kasar berlaku. Ada orang segala benda kalau dia buat, kalau dia jamuh, akan comel, halus.
sentuhan dia tu. Ada orang setengah-setengah perkara tu molek dia buat, setengah-setengah perkara tak molek, kasar. Ada juga lagu tu. Jadi hak nombor satu sekali kelembutan itu kelembutan jiwa. Walaupun tak pandai menukih, tak pandai seni-seni lain lah, macam-macam seni ni kan. Sampai ke peringkat seni tari, seni macam-macam kan. Semuanya nak kepada kelembutan belaka tu, kan nak kira baru jadi molek. Tak cara lah. Betul tak betul tu cerita lain. Cerita lain. Mana dalam segala perkara dia perlukan kelembutan. Hasil daripada orang yang lembut, halus, seni itu, dia akan lahir lembut juga, halus dan seni juga. Begitulah. Sebab itu kelembutan, kehalusan budi adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sehingga dalam hadis dikatakan orang yang tidak diberikan kepadanya kelembutan, kehalusan, berarti dia tidak diberikan kebaikan. Kalau lain nampak baik, nampak lebih pun sebenarnya tidak lebih. Lebihnya duduk situ. Yang jadi lebih tu sebab ada sifat lembut, sifat halus itu, seni. Jadi hak ni besar sangat. Sifat ni ataupun budi ni sangat besar, sehingga dinafikan al-khair. Banyak Nabi sebut khair ni kan. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Dia utiya khairan kathira. Allah SWT berikan hikmat kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sesiapa yang dikurniakan hikmat kepadanya, hikmat dia sebut, berarti diberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Kebijaksanaan itu kalau orang itu ada, Tuhan beri, maknanya banyaklah kelebihan yang Tuhan beri kepada dia, khairan juga. Khair dengan makna kebaikan, dengan makna kekayaan, kelebihan, apa semua tu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Misalnya dalam hadis yang lain, sesiapa yang Allah SWT mahukan kebaikan untuknya, tanda cek kita kata kalau Tuhan nak orang tu baik, yufaqihu fid din, dia akan memberikan kepadanya kefahaman yang mendalam tentang agama. Itu tanda Tuhan nak baiklah tu orang tu. Jadi kebaikan-kebaikan ni kurnia Tuhan, khair ni kurnia Tuhan. Jadi antara yang menyempurnakan kebaikan itu ialah gapo dia? Ar-rifq, sifat lembut, halus. Gapo-gapo cermak buat, cermak. Sehingga nak cari salah pun payah. Kalau dia buat begitulah, ikutlah dalam bidang gapo pun, dalam bidang gapo pun, dia akan lebih menonjol, mengatasi orang lain kalau dia ada sifat ni. Sifat hati-hati, berlalu, berlembut, itu dia akan lebih daripada orang lain. Lepas tu kita baca tadi apa ni, man hurimar rifq, supaya tu. Lepas tu Rasulullah SAW kata, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiq, yuhibbur rifqa. Allah itu rafiq, mana salah satu nama Tuhan, sifat Tuhan, rafiq. Jadi banyak nama Tuhan dia, tidak 99 saja, tidak 99 saja, lebih daripada itu, beratus-ratus. Bahkan segala sifat kesempurnaan itu sifat dia. Jadi di sini antara yang disebutkan di sini rafiq, itu pun salah satu nama Tuhan. Yuhibbur rifq, supaya dengan hadis lagi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan itu cantik, dia sukakan kecantikan, dia suka kecantikan. Cuma kecantikan tu apa makna dia? Itu luar lah pula.
Di sini dalam syarah Imam Nawawi ni boleh kita tengok, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq, fa fihi tasrihun bi tasmiyatihi subhanahu wa ta'ala wa wasfihi bi rafiq. Hadis ni menyatakan dengan jelas nama Tuhan, salah satu nama Tuhan dan sifat Tuhannya ialah rafiq. Qala al-Maziri, Maziri berkata, tidak boleh disifatkan Tuhan melainkan dengan yang dia sendiri sifatkan diri dia tu. Kita tak boleh mana-mana atau sifat Tuhan ni, sifat Tuhan ni, tak boleh, kecuali hak dia namakan. Misalnya dia kata Rafiq, tak apa Rafiq. Ataupun banyak lagi dalam Quran, Ghafur, Rahim, Tawwab dan sebagainya. Itu hak dia sebut sendiri lah. Atau disebutkan oleh Rasulnya, tak apa juga. Macam hadis ni, innallaha jamil, Tuhan tu jamil. Salah satu namanya, sifatnya ialah jamil. Innallaha rafiq, rafiq, salah satu namanya. Bolehlah kita kata ini salah satu nama Tuhan. Cuma nama Tuhan tak ada dalam Quran, ada dalam hadis, tak apa juga. Tapi kita nak mana-mana buat sendiri tak boleh. Walaupun kita terima segala sifat sempurna adalah sifat Tuhan, tapi kita tak boleh nak mana-mana buat. Dan kalau gitu, kita kata gini misalnya, sifat Tuhan, sifat Tuhan, misalnya kita kata rajin, sifat Tuhan rajin, tak boleh kata. Walaupun rajin itu sifat yang baik juga, molek juga. Tuhan sungguh misalnya kata, tak boleh, kecuali hak dia sebut lah. Kalau dia kata dia berjalan, tak apa, boleh terima. Dia kata tangan, boleh. Mata, boleh. Hidung, mana? Bibir, ada. Tak boleh mana-mana. Tak boleh nak kaitkan dengan dia. Gigi, misalnya, tak boleh. Dia tak sebut, tak boleh. Dia sebut, boleh. Begitu. Lepas tu dia kata, ataupun yang diijmakkan umat, umat Islam, ulama-ulama dia daripada dulu sampai sekarang ijmak, kata boleh lagu tu. Adapun kalau tak ada kebenaran untuk kita gunakan nama itu, tak ada kebenaran, ataupun ada larangan mensifatkan Allah dengannya, itu fafihi khilafun. Jadi ada khilaf di situ, iaitu dia kekal seperti sebelum datang syarak. Jadi tidak boleh nak kata boleh atau tidak boleh, tak boleh. Cuma tak boleh kata gitu. Ada juga ulama yang melarangnya, kata tak boleh. Kalau hak tak ada, senyap, tak kata gapo, tak boleh. Kita pandang-pandang. Lepas tu dia kata, mengikut ahli-ahli usul mutaakhirin, mereka ada khilaf dalam masalah menamakan Tuhan dengan apa yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ahad. Kalau hak sebut dalam hadis ahad, tidak mutawatir, hadis ahad, jadi bolehkah kita pakai hak tu sebagai nama Tuhan? Bolehkah kita guna? Dia kata, faqala ba'du hudzaqil asy'ariyah yajuz. Mengikut cerdik pandai Asy'ariyah, Asy'ariyah, boleh kata dia. Sebab khabar wahid indahu yaqtadi al-amal. Khabar wahid mana kena boleh kita nak amal. Jadi hak ni pun termasuk dalam bab amaliyat, bab amalan juga kata dia. Cuma kita tak boleh menyabitkan nama Tuhan dengan menggunakan qiyas. Qiyas syar'i dah pun tak boleh. Qiyas syar'i dah pun tak boleh. Nak guna qiyas tak boleh. Tapi kalau hadis ahad macam ni, hadis ahad dah ni, bukan mutawatir. Jadi bolehkah kita kata berdasarkan hadis ni Tuhan tu salah satu namanya Rafiq? Boleh? Boleh. Sini disebutkan. Sebab apa tu? Ini termasuk dalam amalan, termasuk dalam amaliyat. Ada juga orang yang kata tak boleh. Ada juga. Sebab apa? Sebab dia tidak termasuk dalam mutawatir. Mutawatir dia dalam akidah ni, nak pegangan ni, dia kena hadis tu tinggi kedudukannya, tidak padan dengan hadis ahad. Tetapi masih ada khilaf, masih ada khilaf di sini.
Tapi setengah-setengah ulama mutakhir ni kata tak boleh. Tak apalah. Jadi macam-macam bicara tu. Boleh jadi juga kata dia, rafiq ni sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sifat zat dia, tapi sifat perbuatan dia. Sifat fi'il orang panggil. Dia beza dia. Kalau sifat zat ni mana ada sekali dengan dia, dia azali lagi. Dia azali lagi. Tapi kalau sifat fi'il tu macam menghidupkan, mematikan. Dia berkait dengan benda yang dihidupkan dan dimatikan itu. Berlakunya bukan berlaku kalau nak mematikan orang zaman ni. Perbuatan mematikan Tuhan tu berlaku zaman ni, bukan 1000 tahun dulu. Walaupun kuasa tu mematikan, boleh mematikan, ada dah sedia kala tu. Tetapi nyatanya, berlakunya apabila dia mematikan seseorang tu lah, ikut masa masing-masing. Menghidupkan pun begitu juga. Itu orang panggil sifat fi'il. Sifat fi'il dia nyata pada masa-masa tertentu. Menyata pada masa-masa tertentu, bukan makna dia baru. Dah. Gitulah. Lepas tu dia kata dia suka. Bila dia bersifat gitu, dia suka gitulah. Mana orang lain, daripada sinilah ulama-ulama membuat kesimpulan dengan berkata takhallaqu bi akhlaqillah. Kamu berkelakuanlah dengan kelakuan Allah. Kalau kita nak kira makna asal, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Mungkin kita akan berasa tidak sesuai terjemah begitu. Berkelakuan. Jadi kelakuan Tuhan tu lagu mana? Kuasa. Untuk kita pun molek lah ada kuasa. Tak ada kuasa tu lemah. Tak molek. Tidak sifat Tuhan. Tuhan tak pernah tak ada kuasa. Dia ada kehendak. Ada kehendak. Nak buat kau tu, nak buat dia. Dia ada kehendak. Jangan mati kehendak. Kalau ada tu molek, baguslah. Comel. Kalau tidak comel, tak comel. Molek. Tuhan tu dia tak payah comel dah dia tu. Kita ni boleh nak comel. Berapa minyak rambut, sisi rambut molek. Jadi comel lah kita kata. Misalnya, setakat mana boleh, kita boleh buat lagu mana. Molek lah. Itu maksud berkelakuan dengan kelakuan Allah tu. Mana sifat-sifat Tuhan tu kalau ada pada kita, sifat tu tak sekira sifat sebenar tu tidak boleh ada nama tu. Kira-kiranya yang layak dengan kita manusia ni ada melihat. Kau cerah mata, kau molek. Kau molek. Dengar telinga, dengar molek. Kau molek. Kau sebenar orang tu. Mana kalau tak dengar, kurang lah. Kurang. Kalau dapat mendengar, tajam pendengaran, lagi molek. Sebab Tuhan lebih lagi daripada tak ada hak pendengaran dia. Kita ada hak pun, mana kira hak lebih molek lah. Hak lebih molek tu kalau ada hak tu kira sempurna lah. Hidup, hidup molek. Mana mati tak molek. Kurang lah kira-kiranya. Nak banding dengan hidup tu. Sebab hidup kita boleh buat amalan. Boleh buat amalan. Mati tak boleh buat amalan dah. Begitu juga yang lain-lain, sifat-sifat lain, begitu juga. Jadi dia suka lah. Tuhan ni kalau dia sifat gitu, dia suka orang ada. Daripada sinilah. Jadi takhallaqu bi akhlaqillah tu bukan hadis. Tu kesimpulan yang dibuat oleh ulama. Hak ni dia ambil daripada hak ni. Misalnya innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bila dia suka tu, dia nak suruh kita buat gitulah. Bukan dia suka-suka saja dia nak kelih pas suka gitu dah. Nak suruh kita ada sifat tu. Lepas tu dia memberikan dengan kelembutan apa yang tidak diberikan dengan kekasaran. Banyak benda kita boleh dapat hanya dengan kelembutan. Kita tidak boleh dapat dengan kasar, dengan keras tak boleh. Banyak benda. Dan sesuatu yang tidak diberi dengan sifat-sifat lain, hal lain tak boleh. Kalau ada backing pun tak boleh. Berapa banyak kita nak lembutkan, nak menguasai orang gila ke, orang tak cerdik ke, kanak-kanak yang kasar, degil ke, berapa banyak. Tak boleh dengan kasar, dengan lembut. Tuhan bui nak ayat kelebihan sifat ni, kelebihan sifat ni. Tak boleh kalau dengan kasar, dia kena lembut. Sebab tu orang-orang kita kalau nak kira
dia nampak molek semacam orang putih walaupun penjajah dia. Dia tak nampak molek Jepun. Sial, ataupun lain-lain. Sebab apa? Demo tu mari dengan kasar. Dia mari dengan kasar. Hak mari dengan lembut ada. Padahal jahat juga. Tapi dia lebih boleh terima. Nampak menolong dia, membantu dia dengan lembut. Tu dia boleh. Berapa banyak lagu ni. Serupa juga dalam sejarah Sayyidina Muawiyah. Orang kata dia senyum. Kalah orang dengan lembut. Kalah orang. Orang pekun dengan batu, dia pekun dengan emas. Dia pekun balas dengan emas. Itu mungkin perbandingan saja, bukan sengerti mana dia balas baik. Orang kalah tengok tu. Nabi SAW sendiri, cuba kita tengok. Orang buat kan? Dia balas kan. Dan dengan sebab kelembutan dia itulah dia boleh menguasai orang. Tu. Tidak boleh dengan cara kasar. Apa-apa banyak perkara lah ni. Boleh pakai hak ni. Hak lain tak boleh. Sifat lain walaupun ada kelebihan tak boleh. Hak ni je boleh. Berapa banyak Tuhan beri kepada manusia tu lagu tu. Mana kalau kita main kasar, main keras, tak boleh. Dia kena dengan lembut. Lepas tu riwayat daripada Nabi SAW lagi, kelembutan itu ikutlah ada di mana-mana pun, ada pada gapo pun, mesti dia akan mencantikkannya. Kalau ada sifat lembut, dia akan comel, jadi comel. Sebab tu orang kata, lukisannya lembut, tulisannya lembut, ada belakang tu kan, lembut tu, suaranya lembutnya, semua ada. Semua ada lembut tu dia. Bila ada kelembutan itu jadi comel, jadi lebih lah. Adalah seni dia tu, seni dia. Ataupun kita kata seni, seni pun jalan juga. Gapo-gapo kena ada seni dia. Kalau tak ada seni, tak comel. Kalau ada pada gapo pun comel. Kalau ada kelembutan, maksudnya kesan ataupun hasil kerja yang ada kelembutan, ada kesenian itu, ada nilainya yang tersendiri dan tidak dicabut. Mana kalau tak ada pada gapo-gapo jadi hudus lah, kelembutan. Kalau tak ada tu hudus, jadi hudus. Ikutlah gapo-gapo. Sebab kata tadi, kalau benda hasil ciptaan gapo, dia kalau ada kasar, tak ada lembut, kugaslah. Orang pun begitu juga. Kadang-kadang kita nampak macam lembut, rupa-rupanya kasar. Tak boleh gila dia, tak boleh pergi jauh, kita tak suka lah lagu tu. Nampak comel, tapi alik belakang tu lagu lain, ada kekasaran, tak boleh pergi. Laki puan pun sama, dia jadi huduf, jadi tak comel selalu kalau tak ada sifat ni, kalau tak ada ciri ni, kita kata. Lepas tu riwayat daripada ni Miqdam bin Shuraih bin Hani, dia kata Aisyah pernah naik unta dia tu sukar dikuasai, payah nak kontrol. Jadi Aisyah cuba nak menguasainya. Kadang-kadang orang ni dalam mencuba tu dia jadi kerah lama-lama, jadi kasar naik angin dah. Nak marah apa pun tak boleh, dia kena main dengan lembut. Nabi SAW kata, alaiki birrifq, pastikan kamu guna cara yang lembut. Nak menguasai binatang ni pun dia kena dengan lembut juga. Baru boleh dikuasai. Kalau dengan cara kasar tak boleh. Dia kau kasar, patut kita nak lawan dia, kuda. Gitu. Dan di sini menunjukkan isteri Nabi SAW itu dia ada buat kerja benda-benda gitu. Dan Nabi SAW suruh dia buat sendiri. Cuma bagi panduan, kena guna cara gini. Dia tidak tolong dia, buat hati. Itu cara isteri Rasulullah. Tidak kata supaya permaisuri kau bini raja kau duduk senyap, tahu agak satu, tak kerti buat agak satu. Tidak. Dia ni boleh berdikari, buat sendiri, go to go ni boleh. Dia pandai. Dia sesuai dengan zaman dia lah. Kalau zaman kita ni nak menguasai unta agak dia, orang tak naik unta dah. Pandai naik motor lah kita kata. Pandai naik motor. Faham memang dia naik pun motor. Kalau zaman dia naik unta, memang dia naik pun unta.
Jadi sebab tu tak betul sama sekali orang kata orang perempuan tak boleh naik motor. Tak betul. Sebab apa? Ni ramai begitu mohon sahabat ni naik unta. Naik motor sedap lagi pada naik unta. Jadi begitulah. Zaman sekarang ni naik motor, naik kereta, boleh bawa sendiri. Tidak kata isteri tu bergantung dengan suami sepenuhnya, segala-galanya. Susah lagu tu. Penat lah. Suami penat benar lagu tu. Setengah-setengah orang tu dia betul sangat kan. Betul sangat ni. Sampai masuk pun untuk lelaki dia juga. Masuk kain rumah pun untuk lelaki dia juga. Nak beli jarum kedai tu tak boleh, betul suami dia juga. Kalau tak ada suami tu lagu mana dah jadinya. Nabi SAW tak ajar bini dia gitu. Tak ajar. Itu silap faham. Silap dari segi hak, dari segi tanggungjawab, silap dari segi tu. Dari segi amalan sebenarnya sampai Nabi SAW serupa dengan kita learning lah. Kalau suami kerja, bini dia tolong, ada hak tu di zaman Nabi SAW. Kalau apa ni suami buat kau ni, bini buat kau ni buat benda lain. Tidak kata Nabi masuk rumah semua dah tak ada lagu tu. Banyak benda dalam hadis kita jumpa tengok. Nabi tanya hari ni ada gap dia. Dia tak tahu. Kalau dia masuk tanya awak gap dia. Tanya awak gap dia. Dia tak tahu. Bini dia yang masuk. Setengah-setengah orang dia kata dok. Semua suami berlaku. Berat lagu tu. Tak kena tu. Tak kena tu. Dari segi amalan sunnah, tak kira dari segi fiqh. Dari segi fiqh dia kira lagu lain. Dia kira lagu lain. Jadi orang sebut segala-galanya suami menangis, itu fiqh. Fiqh. Memanglah dari segi fiqh banyak perkara lah. Tapi kita kena tengok orang nak amal ni, tengok Nabi buat lagu mana dengan keluarga dia, dengan sahabat dia. Tak boleh tengok fiqh tu dia kira dalam keadaan balah dalam mahkamah. Hak siapa dia? Dia gitu. Dia utamanya bala dalam keadaan tidak setuju. Dalam keadaan setuju tak ada apa. Dalam keadaan setuju, dalam keadaan tak setuju, lagu mana hak siapa dia? Misalnya perempuan tu tak sih kerja, suami nak suruh kerja macam dia tak sih. Bila cara hakim akan buat keputusan, tanggungjawab nafkah gapo ni tanggungjawab suami. Jadi kalau dia tak kerja kau satu, awak kena tanggung dia. Dia tubik lagi tu. Dengan maksud tu. Tapi kalau bini tu bersedia untuk kerja dan suami pun redha, tak ada apa satu. Seperti mana Asma kerja pergi junjung makan binatang ke apa, ikut suami dia buat kerja. Zubair bin Awam, Nabi tak kata apa. Keluar rumah juga, junjung naik unta seorang pergi buat kerja. Nabi tak kata apa. Kalau dengan redha suami dia dan dia pun redha. Tapi kalau dia tak sah, siapa dia? Nak menanggung, tanggungjawab siapa dia nak belanja rumah, gapo semua. Suami. Dah tak boleh paksa dia. Itu baik hati dia sajalah. Kalau dia nak buat tu baik hati, mengikut urus masyarakatnya, tolong-menolong, ada tu. Tapi kalau dah balah lagu tu, dia boleh kata itu hak dia. Kalau dia tak belanja sesen pun tak apa, dia tidak berdosa. Awak yang berdosa. Baru tubik cerita tu. Baru tubik cerita tu. Tapi dari segi amalan hak sunnah tidak. Tidak. Mana-mana bini pun, orang lain bukan Nabi SAW saja, orang lain pun gitu juga. Dan di sini suruh alaiki birrifqi, dengan lembut. Jadi buat sesuatu tu kita boleh menguasai sesuatu yang keras, yang kasar dengan lembut, dengan menggunakan kelembutan. Seterusnya an-nahy 'an la'nid dawab wa ghairiha, larangan mengutuk, melaknat binatang dan selainnya. Bukan tak boleh bukan sahaja kita tak boleh kutuk ataupun laknat orang, binatang pun dilarang juga laknat. Tu kebaikan ataupun kelebihan ajaran Islam. Binatang pun tak boleh laknat. Laknat ni kutuklah kita kata. Walaupun kita kata tu ialah dah dia dah, tapi maksud kitanya walaupun maksud kitanya nak kata huduh ke dia. Kita kata binatang ni memang dia binatang pun dah, tapi maksud kita kata tu gapo dia. Maksud kita nak marah tu.
Maksud kita, jadi kita bahasa ke dia tu, buat ke dia tu macam orang. Kalau orang kita kata gitu, jadi kita tak boleh juga. Apalagi kita kata celaka ni, macam-macam lah. Celaka kau, gapo kau, sia kau, majar kau, gapo kau, kita kata jangan dikaitkan dengan binatang. Jangan letak atas dia. Jangan letak atas dia. Mungkin tidak sesuai, gitu saja. Tidak sesuai. Riwayat daripada Imran bin Husain, dia kata pernah Nabi SAW dalam salah satu perjalanan dia, ada seorang perempuan Ansar naik unta. Dia pun jemu dengan unta dia tu, ataupun dhajirat, mana unta dia tu jadi berona. Berona, kita unta berona, dhajirat an-naqah. Dia pun kutuk unta dia, laknat unta dia. Rasulullah SAW terdengar laknat dia tu. Baginda SAW pun kata, ambil apa hak ada atas unta tu, wada'uha, dan biarkan dia pergi, unta tu. Ikut dia nak pergi mana? Fa innaha mal'una, unta tu kena laknat dah tu. Unta tu kena laknat dah. Qala Imran berkata, semacam saya nampak lagi sekarang ni, mana masih segar lagi dalam ingatan dia, unta itu berjalan di kalangan orang dalam keadaan tidak ada siapa pun mengganggunya. Dalam keadaan tidak ada siapa pun mengganggunya. Dalam riwayat satu lagi, Nabi SAW kata, ambil barang-barang hak di atasnya, dan a'ruha. Asal makna a'ru tu makna telanjangkan dia. Jadi buang segala-galanya, jangan ada apa-apa lagi atas dia tu, kosongkan belakangnya. Fa innaha mal'unah, kerana ia sudah dilaknat binatang, unta itu. Kita baca dulu, tengok dulu. Riwayat daripada Abi Barzah Al-Aslami pula, dia kata ketika seorang gadis naik unta yang ada barang orang ramai di atas unta tu, sebahagian daripada barang orang ada di atas unta dia tu, tiba-tiba dia tengok Nabi SAW mari, dan jalan di bukit, dekat bukit itu sudah sesak orang. Mana kira-kira nak pergi, pakat nak pergi cepatlah, nak lalu kot lurah tu ataupun lubang tu, jadi sempit laluan tu. Dia pun katalah kepada unta dia, hal, cepat, pergi. Itu bahasa unta Arab. Kita kalau ayah kita buat gitu. Tapi setengah ayah, setengah tempat kita buat gitu, dia tak kerti. Pergilah luar negara, nak tahu kerti ke tidak dah. Dia tidak serupa rupanya bahasa-bahasa ni. Ayah dia pun kerti bahasa tu juga. Ayah kau lembu, kau apa dia, bahasa lain-lain. Tetapi adalah untuk menunjukkan pergi mari itu ada. Sumpah kucing kan, kita kata pis, tahu dia lari. Begitulah juga ni. Allahumma la'anha, ya Allah laknatlah unta ni, lambat ni, tidak pergi cepat. Orang tu dah nak sesak dah. Lama kata tak boleh masuk, jadi lambat pula lah, tak boleh masuk situ. Kata perawi, Nabi SAW pun kata, la tusahibuna naqatun 'alaiha la'nah, unta yang dilaknat tidak boleh bersama kita. Atau la tusahibna naqatun, janganlah unta yang dilaknat itu ada bersama-sama kita, pergi bersama-sama kita, tak berkat dah. Nabi kata. Riwayat satu lagi dia kata, laimullah, tidak demi Allah, tidak boleh kenderaan. Di sini dia sebut rahilah, kenderaan yang terkena kutukan ataupun laknat Allah itu bersama kita, tidak boleh bersama kita. Itu beberapa hadis tu lebih kurang sama maksud dianya. Tetapi kebetulan di sini ni anda tengok terjemahan Indonesia peringatan lah ni, sebagai satu peringatan.
Mungkin ada di kalangan kita ni terjemahan Indonesia, tak tahulah. Dia ada Sahih Muslim, tapi dia bukan Sahih Muslim tidak sepenuhnya, ringkasan saja. Kebetulan hak ni ada. Hak ni ada. Jadi dia terjemahnya silap lah, kira-kiranya silap. Kena beringat sikit. Kalau terjemahan Indonesia ni banyak silap. Kita buat pun boleh jadi silap juga. Tetapi maklum, kalau Indonesia maklum, dia cepat sangat lah. Tak ada riff. Tak ada riff tadi lah, gaduh. Dia nak keluar saja. Maka ada kesilapan. Kesilapannya apa dia? Di sini dia kata ambillah ma'alaiha. Maknanya dia terjemah kira-kiranya perempuan yang duduk datang unta tu, kamu ambil waktu, wada'uha, dan tinggalkan dia, jangan bawa dia sekali. Yang ni perempuan tu, jangan bawa dia sekali, kerana dia sudah terkutuk. Yang ni perempuan tu terkutuk, bukan unta terkutuk. Dia kutuk unta, tapi dengan sebab dia kutuk tu, dia laknat tu, kira-kiranya Allah laknat dia. Begitu. Tak betul tu, tak betul. Cuma baca boleh dalam syarah Imam Nawawi, ataupun tak payah tu, tengok hadis saja. Tengok hadis saja. Hadis hak selepas ni, Nabi kata khudhu ma 'alaiha, ambil barang-barang hak datang unta tu, wa a'ruha. Baik, kalau kita kata ha ni balik kepada perempuan itu, apa makna wa a'ruha? Tak kata Nabi suruh telanjangkan dia. Situ benda ni. Takkan Nabi suruh telanjangkan perempuan itu. Ya, Nabi suruhnya kosongkan belakang binatang tu, segala peralatan waktu dengan belakang. Tak jadi gila unta ni, seekor ni. Tak boleh pergi sekali dengan kita. Nabi kata gitu nak sebagai pengajaran, biar dia serik, jangan main-main. Nabi tak suka kutuk-kutuk lagu tu. Jadi akibatnya dia tak boleh pergi sekali. Gitu. Akibatnya dia tak boleh pergi sekali. Bukan maksud dia tu tak boleh pergi sekali perempuan itu. Tidak begitu. Cuba kita perhati dalam syarah Imam Nawawi. Khudhu ma 'alaiha wada'uha fa innaha mal'unah. Wa fi riwayatin la tusahibuna naqatun 'alaiha la'nah. Innama qala hadha zajran laha wa li ghairiha. Nabi kata gini ni sebagai ancaman, ugutan, peringatan kepada dia dan kepada orang lain. Sebab apa? Sebab sebelum pada tu Nabi royak dah, jangan duk laknat, duk kutuk, tak tu kalu. Royak dah. Jadi akibatnya fa'uqibat, dia dihukum. Nabi hukum lagi bi irsalin naqah, dengan melepaskan unta dia. Bukan melepaskan dia. Tengok unta dia tu Nabi suruh lepas. Ini tak pergi sekali unta tu. Jangan bawa pergi sekali. Kita nak pergi untuk kerja, kita nak begini untuk kerja agama, untuk keberkatan. Tiba-tiba sudah ada lagu ni, tak boleh lah. Wal muradu bin nahyi an musahabatihi litilka an-naqah fi at-tariq. Maksud dia larang bawa unta tu sekali dengan dia dalam perjalanan Nabi itu. Pergi dalam perjalanan itu larangan. Adapun nak jual unta tu, nak sembelih dia, nak naik, nak gapo, tak apa. Kau tak bolehnya pergi sekali dengan Nabi itu. Nabi tak kena, tak sik dan lain-lain. Hak harus dengan unta tu tak ada gapo. Fahiya baqiyatun 'alal jawaz, semuanya boleh. Cumanya syarat mari sebut dia kata tak boleh ni, tak boleh sekali dengan dia. Hak lain-lain tak apa. Seperti unta-unta lain jugalah. Tetapi Imran bin Husain diriwayat apa dia? Kenyataan hak Nabi kata tu, walaupun dari segi syaratnya boleh sembelih, boleh naik, boleh gapo-gapo boleh. Tidak dilarang. Kalau dia tu unta betina naqah ni, ada susu, nak ambil susu, tak apa, nak minum susu dia. Tetapi hak Imran kata aku duk nampak lagi ni, hak terjemahan Indonesia tu nampak hak perempuan tu, jadi orang tak tanya, dia tak tanya. Gitu pula. Jadi dia nampak lagi perempuan tu, tak ada orang cara ke dia, tak ada orang endah ke dia, orang tanya khabar dia tak ada. Apa gitu ni unta tu maksudnya. Orang tak cara tu, walaupun boleh kalau nak naik nak apa, tapi oleh kerana unta tu pernah Nabi kata gitu, unta tu kena laknat dah lah. Apa kena laknat? Boleh jadi hak perempuan tu doa, dia kata il'anha, Allahumma al'anha, Tuhan terima pada masa tu. Dan Nabi tahu memang unta tu kena laknat.
Tu apa ni Nabi tahu? Dia royak. Gitu. Tapi dari segi syarak, walaupun Nabi sudah kata gitu, kita boleh nak makan, nak sembelih, nak apa, boleh nak naik. Cuma sahabat-sahabat ni, bila Nabi kata gitu, dia tak berani. Dia tak berani, dia tak sih. Tu tak cara kau unta tu dah, tidak sepa unta lain. Padahal kan nak kira dari segi hukum boleh. Gitu. Bukan kena mengenal dengan perempuan. Kalau lagu tu nyanyi, apa dia gila kau kan? Dah. Itu silap besar. Sebab tu kena beringat. Terjemahan ni pun dia payah juga. Nak beri kena, nak beri tepat. Tidak salah, tidak lari. Dia kena tengok belakang, tengok selepas tu. Sebab apa kalau kita kata perempuan tak sesuai? Satunya apa yang Nabi buat gitu terhadap satu orang Islam terkutuk, tak pernah sabar Nabi buat gitu. Cuma ini sebagai peringatan dia, peringatan daripada dia, jangan buat lagu ni. Boleh jadi hak kita kata tu, kita doa tu Tuhan boleh jadi supaya dengan hak berlaku ni. Kalau Tuhan boleh jadi lagu mana? Cumanya kita ni mungkin kita tidak tahu, kita tidak dapat wahyu. Jadi tak boleh lah bila orang laknat tu kita kata Tuhan laknat. Mana kita tahu? Nabi nya kata gitu, tak apalah dia. Kita tak boleh. Kita mengikut hukum zahir. Hukum zahir lagu mana? Ikutlah, kau kena laknat mati, kau tidak kena laknat, kita boleh sembelih makan kalau benda tu halal. Binatang tu halal dimakan, boleh. Duduk situ. Jangan kita lebih-lebih. Dan kita nak tahu mana sekarang ni binatang tu kena laknat, kau tidak kena laknat, kita nak tahu mana. 1000 orang laknat pun kalau Tuhan tak laknat, tak ada apa. Jadi tak ada jalan kepada kita, tak ada saluran untuk tahu. Adapun Nabi SAW, dia kata gini, tak apa, boleh terima. Tapi Imam Nawawi royak, walau bagaimanapun dari segi syarak, boleh nak sembelih, nak jual, nak apa, boleh. Cumanya sahabat Nabi ni, bila Nabi kata gitu, dia tahu, dia tak sih. Dia tak sih. Takut-takut jakit kena ke dia kata takut. Dari itu saja. Sebabnya kalau kira riwayat kemudian tu, ambillah ma alaiha, apa yang ada di atas unta itu, wa a'ruha. Situ waktu jadi masalahnya. Tak boleh sama sekali kita kata ini dengan maksud perempuan yang naik unta tu. Sebab takkan Nabi suruh telanjangkan dia. Tak boleh sabar tu. Itulah bendanya. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak patut orang yang benar, siddiq, bersifat suka mengutuk ataupun melaknat. Itu satu hadis yang lain pula. Yang pertamanya, dia nak cerita orang ada nak tegur dia ni. Dalam setengah-setengah riwayat dia kata Sayyidina Abu Bakar ada kata kepada hamba dia, dia kutuk hamba dia. Tiba-tiba bila Nabi SAW kata gini ke dia, dia pun merdekakan hamba tu. Merdekakan hamba tu. Padahal dia tu, kalau kita perhati molek di sini, la'anan, itu orang panggil sirah mubalaghah dalam bahasa Arab. Kalau apa ni saya nak Bakar tadi yang berlaku kepada dia, kalau kita terima riwayat tu, bermakna la'inan saja, dia bukan suka melaknat, bukan kaki laknat. Kalau la'anan ni kaki laknat, suka melaknat. Kalau dengan sebab kesalahan dia melakukan kesalahan itu, kalau nak kiranya hak lebih tepat, dia kata la'inan, la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'inan. Sebab Abu Bakar sekali tu je katanya, tetapi dia kata gini sebagai peringatan kepada Abu Bakar. Kadang-kadang manusia ni dia jadi terbiak, tak tahu, tak sedar. Jadi kena sedar kita tu siapa. Misalnya kita bangkit, kita anak siapa? Siapa? Kamu tu siddiq. Jadi tidak patut ada lagu ni, walaupun hanya sekali, tetapi takut-takut jadi terbiak, jadi perangai yang berterusan banyak lagi hak lain-lain. Itu teguran, bermakna teguran, peringatan. Satu lagi makna dia, hak ni lebih tepat, lebih sesuai.
Untuk jadi seorang siddiq, siddiq dah lebih kan, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dalam hadis ada sebut gitu, dalam Quran pun ada sebut juga, begitu. Jadi siddiq ni orang yang terpilih. Untuk jadi seorang yang naik ke maqam siddiq, tidak mesti Abu Bakar siddiq, siapa-siapa lah boleh jadi siddiq. Sebab tu dia kata siddiqin, bukan seorang je boleh jadi siddiq ni. Rupanya siddiq ni satu maqam. Nak jadi, nak naik maqam tu, dia tidak boleh orang ada sifat lagu tu, tak boleh. Ada sifat lain, mungkin kekurangan lain ada, tak apa, tidak menghalang lagi. Tapi kalau ada sifat ni, tak boleh. Bermakna orang panggil Abu Bakar Siddiq tu tak ada lah langsung sifat tu, ataupun orang lain dia tak ada. Sebab kita kata tak ada, nak kenal tu wali lah. Lagu mana? Nak kenal Siddiq, nak kenal Siddiq lagu mana? Dia tidak mengutuk, dia tidak mengata, dia tidak menyupok, dia tidak melaknat siapa-siapa. Usahakan orang, binatang pun dia tidak laknat. Baru dia boleh ada peluang untuk nak jadi siddiq. Kalau tidak, tak sodok harap lah. Gitulah maksud dia ni sini. Apalagi kalau orang tu suka melaknat, suka mengutuk, lak'anan dengan maksud suka, jadi perangai, jadi tabiat, behi, kita kata kaki kutuk orang. Dia tak boleh, sama sekali tak boleh. Lepas tu kalau kita tengok seorang tu dikatakan wali, dikatakan siddiq, ni mana tahap tu lah. Tiba-tiba dia ada perangai lah, dan dia tak betul. Kita boleh nilai ada dia, kita ada neraca. Ni neracanya terserah rakyat lah ke mana pun dia nipu. Nipu. Kalau ada benda-benda pelik, keramat, bukan keramat tu, istidraj. Kita tengok sifat dia. Sebab tu dalam agama ni, dia tengok baik ke tidak baik orang tu, betul ke tidak betul ajaran dia. Kalau nampak pelik-pelik, keramat kalau kita nampak, tak boleh tengok situ, tak boleh ukur situ. Ukur di perangai dia, peribadi dia, cara hidup dia. Situ tempat orang ukur. Bukan ukur kelebihan dia boleh tunjuk ke apa. Tak. Tidak situ, tak boleh ukur situ. Kalau nak ukur lebih lagu tu, banyak benar lah. Tak boleh nak tentu lah betul ke tidak betulnya. Orang kafir tu pun ada juga. Jenis-jenis pelik-pelik lagu tu, silap mata lagu tu, sihir. Boleh berlaku. Kita tak boleh ukur situ. Kita nak ukur, tengok dia ikut sunnah ke tidak. Kalau tak ikut sunnah, saudara, tak betul, saudara. Neraca kita kata tak betul. Dia kena duduk situ. Dia tak boleh nak jadi wali. Wali pada sebutan saja lah. Sebab tu orang-orang hak tasawuf ngerti pun dia kata gitu. Memang dia kata gitu. Syaratnya ikut sunnah. Kalau tidak, tak boleh. Lepas tu sunnah tu luah lah. Termasuklah benda-benda Nabi kata ni, tidak ada sifat ni, tidak ada sifat ni. Tu kalau dia langgar ni, tak sedar ayat lah, kita tak percaya. Dia tipu orang tak ngaji boleh. Kalau orang ngaji tak boleh, dia tahu dah. Ni sifat dia. Riwayat daripada Zaid bin Aslam, Abdul Malik bin Marwan pernah menghantar orang bawa barang-barang perabot, hadiah lah, sebagai hadiah daripada dia kepada Ummu Darda. Sebab dia kan, dia Abdul Malik bin Marwan ni kan, kita tahu lepas pada Sayyidina Muawiyah, lepas pada Yazid, dia lah naik Marwan. Lepas Marwan tu, anak dia Abdul Malik bin Marwan dia jadi khalifah. Mana ketika tu Islam ni maju benar lah, kaya benar lah kerajaannya. Dia hantar tu. Dia siapa dia? Ummu Darda ni, bini Abu Darda lah. Bini Abu Darda. Abu Darda tu sahabat Nabi. Jadi bini dia ni ada dua orang bini dia. Satunya sahabiyah, seorang lagi bukan sahabiyah, tabi'iyah, seorang lagi. Hak alim, dalam sejarahnya bini dia ni ada dua orang. Hak alim iaitu hak nombor dua. Hak tabi'iyah, bukan hak sahabiyah. Sahabiyah tu lebihlah dia sahabat tu, tapi dari segi ilmu dia tidak sahur sebagai ahli ilmu. Hak sahur sebagai ahli ilmu tu gurunya
Ummu Darda tabi'iyah. Kira-kiranya pada masa ni Ummu Darda tabi'iyah lah ada ni. Sebab lewat dah tu masa Abdul Malik bin Marwan, zaman tu dah. Jadi Ummu Darda tabi'iyah. Jadi dalam cerita, dalam kitab-kitab rijal, dalam kitab-kitab bicarakan tentang sahabat ni, ada cerita juga, cerita Ummu Darda tu. Daripada situlah ulama buat kesimpulan juga sebagai satu dalil kepada mereka, iaitu Abu Darda bila dia nak menikah dengan ni, dengan Ummu Darda, dia kata syarat dengan syarat. Syarat ke apa? Mu akan jadi bini aku dunia akhirat. Lagu mana jadi bini dunia akhirat? Nah, maksud dia nya, kalau aku mati dulu pun mu jangan nikah dengan siapa-siapa, baru saya esok mu jadi bini aku. Kalau mu nikah dengan orang lain, saya esok mu boleh jadi dengan suamimu tu lah. Hak kemudian tu, dia kira hak kemudian, bukan kira hak dulu. Daripada situlah ulama-ulama buat kesimpulannya, hak sekali dengan suami saya esok ni, hak lagu mana? Isteri hak lagu mana? Iaitu isteri yang mati, lepas tu dia tidak nikah. Bukan hak dia nak menyeksa atas persetujuan lah. Dan dia setuju nikah. Dengan sebab itu orang pergi minta dia, dia kata tak, saya ni bini orang, kata dia nak nikah lagu mana? Orang kata bini apa, dah mati dah tu lelaki dah. Rupanya dia royak. Tu cerita dia sudah janji dah. Dengan Abu Darda, jadi bini Abu Darda dunia akhirat. Jadi hak tu hak alimnya. Dia ni lah Ummu Darda. Jadi bila pada satu malam Abdul Malik bin Marwan bangun tengah malam. Jadi boleh jadilah sahabat-sahabat ni kan, orang-orang zaman tu dia memuliakan isteri sahabat. Kalau sahabat sendiri, kalau tidak sahabat pun bini sahabat, orang yang lebih dia mengutamakan. Dia bagi bantuan, dia bagi pertolongan, dia ambil berat lah. Mungkin kira-kiranya dia ajak ke Ummu Darda pergi rumah dia, layan sebagai tetamu, pergi. Tengah malam Abdul Malik ni panggil khodam dia. Panggil khodam dia. Macam dia berasa lambat lah khodam dia tu mari. Dia pula nak khodam dia, Abdul Malik ni nak khodam dia. Laknat tu ikut dia, kata celaka kau gapo ke bas tak erti nak. Kata berat lah. Besok pagi Ummu Darda pun kata, dia tegur saya dengar malam tadi kamu laknat khadam kamu bila kamu panggil dia tu. Dia pun kata, saya dengar Abu Darda berkata. Ini menunjukkan Ummu Darda ini ialah isteri Abu Darda tabi'iyah. Sebab dia letak atas Abu, saya dengar Abu Darda kata. Dia tidak kata saya dengar Nabi kata. Kalau dia sahabiah, boleh jadi juga dia dengar daripada Abu Darda, dia tidak dengar daripada Nabi, boleh jadi juga. Tapi mungkin sekali dia dengar sendiri daripada Nabi, sebab dia sahabat. Sebab dia sahabat. Ataupun dia boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Dia tak payah kata Abu Darda kata, orang ni kata. Sebab sahabat kan, orang panggil apa ni, mursal sahabi tu, dia tak sebut apa ni sahabat hak dia ambil, dia tak sebut. Dia kata Nabi kata lalu. Boleh lah tu. Ini menunjukkan Ummu Darda di sini ialah tabi'iyah, bukan sahabiyah. Dia kata, saya dengar Abu Darda kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang suka melaknat, suka mana kalau sekali dua tu tak lagi, tidak termasuk dalam jadi hak lagu ni. Walaupun tak molek juga, tapi orang-orang yang ada tabiat ni tidak boleh menjadi syafi', pemberi syafaat kepada orang lain esok, dan tidak boleh menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Tak boleh jadi saksi. Tak boleh jadi memberi syafaat pun tak boleh juga. Jadi beberapa hadis ni kalau kita perhati lebih kurang je. Lebih kurang. Jadi ini akibat buruk daripada ada sifat ni, sifat suka melaknat, mengutuk ni, iaitu dia tidak boleh memberi syafaat kepada orang. Dia tidak boleh memberi syafaat kepada orang. Dia kalau kita perhati dari segi logiknya, Tuhan akan beri kelebihan kepada kita hak memang kita buat sebenarnya. Orang yang suka mengutuk orang ni, suka laknat orang, dia tidak suka orang tu dapat rahmat Allah. Syafaat dia rahmat Allah. Dia tidak suka semasa dalam dunia lagi. Maka Tuhan hukum dia, balas dia dengan dia tidak dapat tu.
Dah tak suka sangat, tak sah, tak boleh akhirat sesat. Sedangkan kita perlu sangat pada ketika tu, nak tolong ayah, nak tolong mak, nak tolong adik-beradik, nak tolong sepupu, nak tolong hak tu ni kan, saing. Banyak tempat nak tolong tu. Kalau kita boleh tolong, tiba-tiba dia ni boleh tolong, tapi tak boleh, tidak diberi. Tidak diberi. Sebab kita kata, kita zahirnya boleh. Kalau nak pergi luar negara, apa tak boleh? Rupanya dia ada cerita lain. Dia tak boleh pegang pasport. Bisa je. Kalau gitu, ni pun zahirnya nampak sebab orang lain apa tak boleh. Bahkan dia tu ada kelebihan, orang lain kurang pada dia pun boleh beri ismat, apa dia tak boleh. Jadi timbul dah tanda tanya, apa? Sebabnya dia ada kesalahan dia. Macam sesuatu negeri tu, dia nak beri pasport ni, orang tu bukan penjenayah. Kalau penjenayah besar-besar tak ada pasal. Dalam negeri pun cemar dan nama dia. Pergi negeri orang buat begitu, kau cemar nama kita. Ganggu orang. Rumah pun ganggu dah. Adik-beradik pun ganggu dah. Orang lain tak nak talah nak ganggu. Jadi bila sama logik kalau tak bui. Hak ni pun gitu dah juga. Tak boleh nak bui syafaat. Padahal kalau nak kira banyak nampak kelebihan dia. Orang lain tak ada gitu mau pun kelebihan. Boleh. Tu beratlah, kita rugilah. Kerugian besar. Tak boleh nak tolong orang. Dan tidak boleh jadi saksi pada hari kiamat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Syuhada'a 'alan nas, umat Muhammad ni jadi saksi kepada umat-umat dahulu. Dia jadi saksi. Betul kau orang ni ikut cara Nabi dia? Padahal kita tak ada dengan dia, kita ni kemudian ni. Tetapi kita umat Muhammad boleh rayak, tak betul dia ni. Dia tidak ikut Nabi dengan betul. Sebab apa kita dah kau dengan ajaran Nabi Nuh? Kita dah kau dengan zaman Nabi Musa? Tak dah kan? Tetapi nak rayaknya orang Islam, umat Muhammad ni, agama Islam itu terpelihara. Dia tahu serupa. Ni kalau lagu ni sembah anak Tuhan pula ada mana boleh. Nabi-Nabi ni ajaran tauhid serupa aja. Kami menyaksikan orang ni tidak betul ikut, orang ni betul. Jadi dia jadi saksi. Orang lain tidak layak jadi saksi. Sebab apa? Punah habis dah. Punah habis. Punah tu jelas kita boleh tengok lah ni pun nampak dah. Tak betul je. Yahudi tu asalnya kira-kira ni ikut Nabi Musa lah kononnya. Jauh dah larinya. Kristian ikut Nabi Isa lah kira-kiranya. Ajaran Nabi Isa kalau jauh dah lari. Macam mana nak jadi saksi? Awak boleh jadi saksi umat Muhammad. Tapi kita di kalangan umat Muhammad ni tak boleh masuk. Kita tak masuk dalam waktu. Sedih juga. Tidak jugalah, benar lah. Lah ni tak nampak lagi. Sedih benar lah. Mana pada hari akhirat esok, hak Tuhan kata dalam Quran kita tak termasuk waktu kita tak boleh masuk dalam kumpulan. Tak masuk. Tu kerana apa? Kerana suka melaknat. Akhirnya tak boleh lah laknat. Laknat siapa-siapa, binatang pun tak boleh. Binatang pun tak boleh. Dia kata dia tak reti, tak apalah kita dah laknat. Tak boleh. Sebab laknat semua nak kepada rahmat Allah. Laknat-laknat ni hakikat dianya minta doa biar orang tu atau sesuatu tu jauh daripada rahmat Allah. Tak semua nak ke rahmat Allah belaka. Siapa dia tak si rahmat Allah? Pokok pun nak ke rahmat Allah. Lembu, kambing, gapo pun nak kepada rahmat Allah juga. Jadi tak boleh kita doa begitu. Laknat-laknat ni pada hakikatnya doa buruk, doa keburukan. Tak boleh jadilah. Seterusnya gitu jugalah. Lebih kurang. Dulu kemudian aja lafaz dia tu. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya ada orang kata, wahai Rasulullah, doalah keburukan ke atas orang-orang musyrikin. Nabi SAW jawab, aku tidak diutuskan untuk melaknat. Aku tidak diutuskan sebagai seorang yang suka melaknat. Dia juga kalau mengambil kira lafaz asal dia tu, yang ni sirah mubalaghah tu. Aku hanya diutuskan sebagai rahmat. Jadi nak kutuk-kutuk, nak kata kau orang tak molek ni bukan kerja aku. Bukan kerja aku. Kerja aku membawa rahmat. Bukan menyebabkan jadi bala, beci. Tak boleh.
Tak boleh lagu tu. Tapi Nabi SAW ada juga doa laknat ni. Ada, bukan dia tak ada. Dalam Quran pun Tuhan laknat tu, laknat ni. Nabi laknat orang yang tatu. Orang yang tatu dan minta ditatu. Orang yang mentatu minta ditatu. Dia laknat macam-macam kan. Laknat. Tu maknanya berat lah, kena faham molek lah. Hak ni maksud hak tidak patut. Kita tidak tahu dia tu layak ke tidak, kita laknat. Hak tu tak boleh. Kalau Nabi laknat, kiranya mana patut. Benda tu besar. Sebab itulah ulama-ulama buat kesimpulan, salah satu tanda dosa besar ialah perbuatan itu dilaknat, sama ada oleh Allah atau Rasul, atau kedua-duanya. Itu salah satu tanda dosa besar. Maka tatu tadi dosa besar. Sebab apa? Sebab ada laknat. Ada laknat. Dan lain-lain ada laknat tu ialah orang kafir yang Nabi laknat, ada juga. Memang kalau kena laknat dia tu, mana kira-kira orang tu mati dalam kafir. Mati dalam kafir. Ataupun setelah dia buat sesuatu yang tak molek kepada umat Islam, kepada orang-orang Islam, sahabat-sahabat. Misalnya sahabat-sahabat pergi nak mengajar di peristiwa Bi'ri Ma'unah, kena bunuh. Itu Nabi laknat orang-orang yang bertindak begitu. Laknat kena pada tempat. Jadi kita tak tahu kena pada tempatnya atau tidak. Sebab tu tak boleh. Sebab tu tak boleh. Jadi kena ikut Nabi lah, Nabi SAW untuk rahmat. Jadi kita minta biar Tuhan buka pintu hati dia. Tuhan buka pintu hati dia. Bab man la'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam au sabbahu. Ini tak ada nak ayat ni. Kena berhenti sekat tu dulu malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wan.